nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dari dulu sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya misteri. Sebenarnya Khairy Jamaluddin sekarang menyokong parti yang mana? Dan sudah banyak kali sebenarnya dari segala banyak pihak, banyak parti yang sudah mendedahkan bahawa kalau Khairy Jamaluddin nak masuk parti itu dialu-alukan. Dan kalau Khairy Jamaluddin perlu masuk parti itu, dia dialu-alukan sangat. Terutamanya saya masih ingat ketika DAP, ketika seorang bekas ahli parlimen DAP dipanggil oleh Khairy Jamaluddin di Keluar Sekejap KS di satu saluran yang dikendalikan oleh Khairy Jamaluddin sendiri. Khairy Jamaluddin tanya, kenapa dia patut masuk DAP? Kerana DAP terus menjawab dengan serta-merta. Pada waktu itu, bekas ahli parlimen DAP itu menjawab, kerana Khairy Jamaluddin boleh jadi calon Perdana Menteri untuk DAP. Inilah yang saya mau ulas ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pada pendapat saya, Khairy Jamaluddin baguslah masuk DAP daripada mana-mana parti. Antara dua saja yang sebenarnya saya nampak Khairy Jamaluddin sekarang ini sesuai dengan pembawaan dia, sesuai dengan perwatakannya, sesuai dengan cara dia berfikir, iaitu DAP atau PKR. Kedua-dua parti ini pada pendapat saya adalah amat bersesuaian. Lagi pula di dalam DAP dan PKR ada ramai yang berfikiran ke depan, terbuka dan berfikiran secara kreatif, kritis dan sangat-sangat baguslah. Tidak pentingkan pangkat, tidak pentingkan kedudukan. Buktinya ialah Khairy Jamaluddin sampai sekarang dia belum lagi mau terima apa-apa gelaran Datuk Sri Tan Sri tidak. Kerana pada Khairy Jamaluddin semua darjat ataupun gelaran itu tidak penting. Yang penting adalah untuk menjadi wakil rakyat yang berhikmat menjalankan tugas. Jadi saya fikir baguslah kalau Khairy Jamaluddin masuk DAP. Kerana ya betul, apa yang dikatakan oleh bekas MP DAP itu betul sekali. Iaitu kalau Khairy Jamaluddin masuk DAP, akhirnya DAP ada calon Perdana Menteri. Kerana calon Perdana Menteri ataupun orang yang boleh jadi Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Negara Malaysia, bukan selalunya, tapi dia mestilah beragama Islam. Okey, jadi kerana itu Khairy Jamaluddin kalau dia masuk DAP, betul-betul dia on time. Betul-betul dia berada dalam masa yang tepat, dia boleh jadi Perdana Menteri. At least dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri untuk Malaysia. Jadi kalaulah dia masuk DAP, dia ada peluang untuk Anwar Ibrahim juga untuk melihat kepada dia punya skill, competence dia, kelayakan dia. Sebab pada pendapat saya, Khairy Jamaluddin amat competence, amat memiliki kebolehan, kemahiran, bakat untuk memimpin, bakat untuk berhikmat, bakat untuk memajukan negara Malaysia, bakat untuk melihat pandang ke depan dengan baik. Jadi dia boleh dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai senator. Dan sekarang ini belum ada lagi mana-mana parti yang Khairy Jamaluddin betul-betul mau menyatakan dia mau masuk. Tapi harap-harap, saya terus terang sajalah, harap-harap Khairy Jamaluddin tidak masuk ke mana-mana parti di Perikatan Nasional. Kenapa? Cara Khairy Jamaluddin berfikir dengan cara Perikatan Nasional punya orang, kebanyakannya terutama pemimpinnya, tidak sama. Tidak sama cara mereka berfikir. Jadi nanti akan ada konflik dalaman, susah juga. Okey, jadi pada saya, tidak tahulah pendapat orang masing-masing. Tapi pendapat saya, baguslah Khairy Jamaluddin masuk DAP atau masuk PKR. Bagaimana pendapat anda?
kalau dia masuk itu mana-mana parti itu bagus. Bagus dan kemungkinan besar dia boleh untuk dibangkitkan semula. The giant within, the beast inside you akan boleh bangkit semula. Apapun, kita nantikan apa keputusan yang Khairi Jamaluddin akan buat. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebenarnya, apa yang Isham Jalil mau? Apa terjadi sebenarnya kalau UMNO berpisah dengan DAP? Sebenarnya apa yang DAP buat dengan UMNO? Sampai Isham Jalil buat dakwaan kononnya ada orang UMNO, pemimpin UMNO yang lebih DAP dari DAP. Apa sebenarnya maksud Isham Jalil ni? Kenapa dia mau sangatkah UMNO keluar tinggalkan DAP? Apa yang UMNO ada sekarang? Tidak sedar diri ke Isham Jalil bahawa UMNO sekarang ini betul-betul sangat-sangat terhutang budi dengan DAP. Manakala DAP tak pernah pun buat apa-apa salah dengan UMNO. DAP tak pernah pun buat apa-apa salah dengan UMNO. DAP tidak pun pernah bising-bising sekarang dengan UMNO. DAP tidak pernah kacau pun undang-undang UMNO. DAP tidak pernah pun kacau perlembagaan UMNO. Jadi apa masalah UMNO sekarang ini dengan DAP? Kalau kalau UMNO mau keluar tinggalkan DAP, pada pendapat saya dipersilakan. Cubalah keluar daripada DAP. Tinggalkan DAP kalau berani. Kita tengok apa yang Isham Jalil dapat kalau UMNO tinggalkan DAP. Makna kata simple. Kalau UMNO ikut cakap Isham Jalil keluar daripada DAP, tinggalkan DAP, makna kata UMNO terpaksa untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. UMNO kena game sendiri. Tahu tak UMNO sekarang hanya ada orang macam melukut di tepi gantang. Jadi kena sedar dirilah. Yang peliknya, kenapa asyik-asyik saja DAP yang salah. DAP diam-diam, DAP juga salah. DAP diam-diam, DAP juga salah. UMNO kalah, DAP salah. UMNO berpecah, DAP salah. Apapun semua salah DAP. Sedangkan DAP tidak buat apa-apa pun. Aduh, pelik. Apa masalah dengan DAP? Hairan betul. PAS pun. Persoalannya, kenapa PAS dan UMNO dan Bersatu takut sangat dengan DAP? Ada apa dengan DAP? Apa yang takut sangat dengan DAP? Rasanya DAP pun parti macam biasa juga. Parti seperti parti yang lain juga. Tak ada pun terlalu ekstrim. Saya nampak DAP tiada pun ekstremis dalam DAP. Tiada ekstremis dalam DAP. Dan DAP setakat yang saya tahulah sampai beberapa tahun ini, belum ada lagi dalam DAP ini yang kena siasat kerana ada kenyataan-kenyataan berkaitan dengan 3R. Tiada. Yang selalu kena siasat dengan 3R ini Muhyiddin, Hadi Awang, Sanusi daripada Perikatan Nasional. Jadi saya pun hairan macam mana Isham Jalil takut sangat dengan DAP. Isham Jalil bagusnya keluar sajalah daripada UMNO. Letak jawatan saja dari UMNO, keluar dari UMNO. Tidak payah tunggu Zahid Hamidi untuk pecat. Tidak payah. Kalau sudah tidak ngam dengan UMNO, pergilah masuk PAS, masuk mana-mana. Ikutlah macam Anwar Musa. Tapi Anwar Musa tunggu dulu sampai dia kena pecat kan? Tidak. Okey. Jadi Isham Jalil tidak payah tunggu sampai kena pecat. Cepat-cepat keluar dari UMNO. Kalau tidak suka dengan kepimpinan UMNO sekarang, lebih baik keluarlah dari UMNO. Keluar dari UMNO, buat parti sendiri, lagi bagus. Jadi
sebenarnya kalau UMNO keluar dari DAP, UMNO dah jadi kosong. UMNO jadi kosong, tak ada apa-apa, kuasa tiada, apa-apa pun tiada. Jadi pembangkang lah. Dengan 26 kerusi saja. Kuat tak kuat, tak pastilah. Kuat jugalah, kuat juga. Tapi PAS lebih kuat dari UMNO. Bersatu pun lebih kuat dari UMNO agaknya. Jadi UMNO kalau dia keluar dari kerajaan, dia tidak dapat apa-apa pun manfaat. Yang dia dapat, dia jadi pembangkang. Jadi itulah, kalau dia mau keluar daripada DAP, dia mau tinggalkan DAP, pada pendapat saya, pada hemat saya, tinggalkan sajalah. Tidak ada masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tergugat apa-apa pun. Tidak tergugat apa-apa. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim kena ucap terima kasih kalau UMNO keluar kerajaan. Sebab senang sikit kepala dia. Senang sikit untuk atur jawatan, kan, untuk orang bakal kabinet. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Baik.